A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Wahai sekalian orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah, yaitu penolong-penolong agama Allah. Sebagaimana berkata Isa anak Maryam kepada Hawariyin, siapakah di kalangan kamu yang sanggup menjadi penolongku untuk agama Allah? Lalu Hawariyun mengatakan, kamilah sebagai penolong agama Allah. Telah berimanlah sebahagian daripada Bani Israel dan telah kufur sebahagian daripada mereka. Maka kami akan membantu menolong orang yang beriman ke atas musuh-musuh mereka, lalu mereka akan memperolehi kemenangan. Ya dimuliakan pengurusi majlis, Al-Fadhil Ustaz Azmi Dibo selaku pengurusi Aktar Pemuda Pusat, seluruh barisan Nurustia, muslimi muslimat, barisan pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada awal malam ini kita berkesempatan untuk melihat kepada tajuk perbincangan kita, iaitu berkaitan dengan nilai 5 kaf projek 12K Ansarullah. Yang mana nilai 5 kaf ini kami di PKK Jawatan Kuasa projek 12K Ansarullah ingin membuat satu inovatif kepada projek 12K Ansarullah yang telah diperkenalkan sebelum ini, supaya kita semua dapat menjadikannya lebih bersemangat dan lebih faham dan lebih berobjektif untuk kita jadikan sebagai penghayatan dalam kehidupan kita seharian. Muslimi muslimat, hadirin hadirat sekalian, sebab itulah apa yang kita masukkan dalam tajuk ini adalah kita nak mengubah budaya kerja. Kita nak ubah budaya kerja kita dari apa yang telah kita lakukan sebelum ini dan apakah yang sepatut kita lakukan bagi mencapai kemenangan yang tidak terkala. Berdasarkan kepada hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang kita bincang sebelum ini dalam ijtima' tarbawi di negeri Perak satu hari dulu, setelah kita buat pelancaran projek 12K Ansarullah dengan penggunaan apps My Mutaba'ah, yang mana dalam hadis tersebut jelas baginda Nabi SAW menyebut bahawa tentera yang berjumlah 12,000 orang tidak akan kalah. Itu asas yang kita kena faham. Jentera, kita fokus kepada jentera parti, pekerja parti, bukan ahli.
Sebab Nabi SAW sebut ialah juyush. Juyush ini tentera yang berada di medan. Sebab itulah kita fokus kepada pimpinan. Pimpinan ialah mereka yang bekerja sebagai orang yang terlibat secara langsung dalam menghadapi gerak kerja Jumaah, maka mereka itu seharusnya mempunyai sifat ciri-ciri Ansarullah untuk mendapat kemenangan yang tidak terkala. Hadis ini hadis sahih. Dan kita yakin bahawa cukup 12,000 kita tak akan kalah. Apabila kita tak akan kalah, bererti kemenangan yang kekal akan diberi oleh Allah Ta'ala. Persoalannya kenapa belum menang? Bererti kita tidak cukup lagi syarat untuk Tuhan bagi kemenangan kepada kita. Seolah-olah 12,000 orang masih belum lengkap dengan amalan-amalan, ciri-ciri yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di situlah penting kepada kita nak fokus. Lebih lagi pemuda-pemudi yang masih belia, orang panggil masih muda, masa masih panjang. Perlu kita membuat persiapan-persiapan bagi mencapai yang kita sebut sebagai ciri-ciri ataupun muasafat yang perlu ada kepada diri kita semua. Okey, apa yang kita tengok di sini ialah mengubah diri menjadi insan unggul. Ini kita nak ubah. Kita nak ubah organisasi, tetapi bermula dengan kita mengubah diri kita masing-masing. Kita jangan tengok kepada orang lain. Kita sebagai AJK pusat, dewan, negeri, kawasan, muslimah, amirah, kita kena tengok pada diri kita, bererti aku kena ubah aku. 12,000 ni tak capai lagi sekarang. Siapa? Aku. Sebab kalau kita ambil jumlah kepimpinan parti semua peringkat, pusat, dewan-dewan, negeri, perhubungan, dewan-dewan, kawasan dan dewan-dewan, lebih kurang 20,000 orang. Lebih kurang 20,000 orang. Sepatutnya setiap individu menteknok masing-masing kena ubah diri masing-masing. Ubah diri masing-masing dengan kita nak menjadi insan unggul. Insan yang bertakwa. Jailul Farid yang digelarkan kepada generasi sahabat. Generasi yang diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala yang tersebar seluruh dunia, membuka, menyebarluaskan Islam. Maka Jailul Farid generasi inilah, individu-individu inilah yang kita kena contohi untuk diri kita menjadi seorang insan yang unggul bagi menjamin kecemerlangan organisasi. Apabila kita unggul, bata-bata binaan Jumaah ini unggul, maka automatik organisasi kita akan dilihat utuh dan kuat dan layak untuk Tuhan bagi kemenangan yang tidak akan kalah. Jadi bagi mencapai kemenangan yang tidak terkalah. Okey. Keunggulan peribadi menjamin kecemerlangan organisasi. Yang mana kita nak tengok dalam pencapaian yang kita nak capai dalam projek 12K Ansarullah. Okey. Yang pertama ialah hubungan kita dengan Allah. Ini nombor satu. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat peperangan supaya kita banyakkan zikrullah. Nabi SAW sebut kita kena banyakkan zikrullah untuk kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bagaimana pembinaan iman dan taqwa perlu kepada kita. Iman dan taqwa perlu kepada kita dalam membentuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, yang kedua, dalam masa yang sama, pekerjaan, servis, khidmat kita kepada parti, kita nak cemerlang. Inovatif. Kita nak terbaik. Terbaik. Sebab itulah dalam gambar rajah ni nombor satu, ada di kalangan kita orang ni kadang-kadang dia terlantik jadi AJK pemuda, dia duduk di nombor satu. Nombor satu ni hak mula-mula hubungan dengan Tuhan pun kurang. Mai Jumaah tak pergi, baca Quran pun tak. Kerja pun malah, musyarat pukul 9, pukul 10 tak siapa lagi. Ibarat gitulah nombor satu. Hak ni wal-iyazubillah kita minta jauh. Okey, nombor dua pula juru. Mai Jumaah tak tinggal, Quran tangan sama. Musyarat celak-celak. Nampak? Buat kerja parti, KO. Tak saya juga.
Nombor 3 pula, musyarak gaduh benar dia. Tak ada musyarak, tanya ketua pemuda. Bila nak buat musyaraknya? Tak ada program, desak supaya buat program. Tapi mai jemaah tak pergi. Baca Quran tak. Kita tak sip lah tu. Kita nak nombor 4. Nampak faham? Kita nak nombor 4. Kita dengan Allah hubungan pun kuat, hijau pun smart. Hijau A+. Khidmat kita kepada jemaah. Jadi ini yang kita ingin lahirkan. Kan? Ini yang kita kehendaki. Okey. Ini contoh. Contoh hak kita buat jalan ni. Tak kata kepada siapa-siapa ni dah. Kita cuba tengok. Okey. Kalau kita tengok kita ni, kita buat jalan ni dalam jemaah. Di mana-mana peringkat. Kadang-kadang kita tengok hijau depan kita ni, kita teragak-agak nak buat ke tak boleh buat. Boleh ke tak boleh buat. Kita teragak-agak. Nampak tak? Kita teragak-agak. Supaya gambar ni lah. Dia nak, orang panggil apa dia? Lopak ni. Jemerai, kalau orang bahasa Kelantan lopak. Lopak nak jemerai pagi. Jadi teragak-agak. Tak ada keyakinan diri. Itulah ibarat kita pergi jawatan. Kadang-kadang. Tak tahu nak buat apa. Okey. Dalam masa yang sama, apabila kita didesak, tak boleh dah, kita ni dekat muktamar dah ni. Cakap kosong dalam laporan kita, musyarak tak sekali habuk, program tak sehabuk. Terdesak tu kita pun buat lalu ke mana? Boleh buat molek-molek. Apabila terdesak kita boleh buat. Ataupun dekat dengan pilihan raya. JPRN, JPRP, JPRK, desak kita. Boleh buat selalu. Boleh buat molek-molek. Tapi kalau tidak didesak, tak terbuat. Apa? Jadi kita buat kerja hanya desakan. Ini tak boleh. Ini bukan gaya kerja Ansarullah. Okey. Seterusnya, kita nak ialah bagaimana kerja kita. Contoh kedua, gambaran kedua, kita ni antara menara berkembang. KLCC. Kalau kita duduk bawah, kita boleh berlari tak? Daripada bangunan ni ke bangunan sana. Tapi kalau kita duduk alik atas, kita buat jambatan dalam 4 kaki lah. Kita kira antara dua bangunan ni, kita rasa gayak. Kita rasa gayak, tak ada keyakinan. Tetapi secara ringkas, apabila di sebelah sana tu ada anak kita, automatik gayak tak ada. Rasa takut jatuh pun tak ada. Berani semata-mata pun kita akan berlari pergi menyelamatkan anak kita. Inilah yang dikatakan kita mempunyai matlamat yang jelas dan kita mempunyai nilai dalam diri kita untuk bekerja. Tak perlu desakan. Tetapi adanya nilai dalam diri kita yang mendesak kita tanpa ada desakan daripada luar untuk kita bekerja. Ini kalau kita tengok secara ringkas ialah iaitu nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang seorang ayah dia sanggup mati. Kenapa? Kerana nak menyelamatkan anaknya. Ini kisah benar. Berlaku di mana-mana. Kita tengok di mana-mana. Tak kira Muslim ke non-Muslim. Ini pentingnya nilai. Kenapa kita nak menerapkan nilai 5 kaf ini? Sebab kita nak kita bekerja tanpa desakan. Kita bekerja kerana sayang kita kepada parti, sayang kita kepada Islam, sayang kita kepada Allah dan Rasul. Siapa nak bela Islam kalau bukan kita? Sanggupkah kita tidur tanpa kita berfikir untuk Islam? Sanggupkah kita berfoya-foya tanpa kita membuat sesuatu untuk Islam? Nampak tak? Jadi nilai inilah yang perlu ada pada diri kita supaya sentiasa kita berfikir untuk bermusyawarah, berprogram. Tak perlu desakan siapa-siapa. Jadi ini perlu kepada kita. Ini perlu kepada kita. Okey. Secara ringkas. Ini kita kata budaya kerja lama kita. Dengan result satu yang kita dapat pada hari ini. Ini elemen ni kita kena betul molek. Setiap result, keputusan, dia mesti dihasilkan oleh action kita, tindakan kita.
Nampak tak? Kalau kita tak berapa aktif, kan? Kita dengan Tuhan pun tak berapa nak bangun malam. Masjid pun tak berapa kenal kita. Maka result setara tu lah. Okey. Sebab apa? Sebab action kita setara tu. Pencapaian kita setara tu lah. Okey. Action ini dia mari mana? Dia mari belief, nilai. Kalau dalam diri kita tidak ada nilai, kan? Kalau dalam diri kita tidak ada nilai, berarti kita hidup hanya desakai lah. Kalau lelaki kan, biasa mak dia suruh, pergi kat maya jemaah tu. Nampak tak? Kalau ada bini kat, bini suruh. Pergi kat dengan ngajar tu, pergilah dia. Jadi kalau duduk lagu tu, rak duduk kat kita. Tak rak. Tak rak. Sebab itulah penting kepada kita sekarang ini, nilai dalam diri kita itu betul-betul menggerakkan supaya kita bertindak. Action kita itu sentiasa kemah. Kita sentiasa lakukan. Jadi result satu ini dengan hasil yang kita buat pada hari ini, tindakan dengan nilai yang tidak bermaya ada pada diri kita, yang terbentuk dengan persekitaran. Pengalaman yang ada di dalam jemaah kita. Okey, secara ringkas, sekarang kita nak budaya baru dalam parti kita. Dalam parti kita, kadang-kadang projek 12 ni 3-4 tahun dah kita lancar, kita buat. Di Mekah baru kita lancar dalam Lekok Fikri baru ni. Tapi sekarang ni orang kecek projek 12 ni, tak ada orang kecek lagi. Cari orang kecek. Pembudayaan tu masih capai tahap yang sepatut ada pada kita. Kita masih nampak menang tu dengan usaha kita, dengan strategi kita. Bukan menang dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kecek, kalau kita sebut, orang tanya kita akan jawab. Menang itu Allah tolong. Tapi hijau buat kita sebaliknya. Hijau buat kita sebaliknya. Jadi sekarang result yang kita nak ialah kita nak capai 12K jentera kita yang mempunyai muasafat dan ciri untuk menang tidak akan kalah. Itu yang kita nak. Itu result dua. Kita akan buat result yang kita nak capai. Okey. Maka action kita, tindakan kita mesti kita buat. Nampak tak? Okey. Maka action ini dia didorong oleh nilai, belief yang ada dalam jiwa kita. Jadi nilai inilah yang kita nak semai dalam diri kita, kita nak membudayakan experience, pengalaman, bi'ah salihah yang kita nak bentuk dengan kepimpinan parti di semua peringkat. Kita kena bentuk untuk nilai ini tumbuh dalam diri kita. Dia kena ada tauladan, nampak tak? Dia kena ada experience, dia kena ada bi'ah salihah yang membentuk kita. Contoh, kita tekan solat jemaah. Tapi apabila kita bermusyawarah, selesai musyawarah pukul 1:30, pukul 2. Kita tak solat jemaah zuhur sekali. Berarti bi'ah tak ada. Fail kita. Fail. Ustaz ni pengalaman pergi buat program. Program habis 1:30. Kadang-kadang pupah pakat pergi. Pak kijalah lain. Pakat pergi tempat masing-masing. Bukan kata selesai program, okey, kita wuduk, kita solat berjemaah. Itu baru betul. Itu baru betul. Berarti kita membentuk, kita membudayakan dalam jemaah kita. Jadi oleh kerana itu, apa yang penting kepada kita sekarang ini, kita yakin dengan hadis ini, maka tindakan-tindakan yang kita jadikan sebagai ciri-ciri tersebut, kita kena buat dengan nilai yang tumbuh dalam diri kita, dengan suasana persekitaran, pengalaman bi'ah yang kita bentuk bersama dalam jemaah kita. Okey. Tengok current culture hak lama, kita pergi desire culture hak kita nak. Kemenangan yang tidak terkalah, maka kita kena bentuk E2. E2 ni kita kena bentuk. Supaya tumbuhnya belief, nilai dalam diri kita yang menyebabkan kita
Action, kita bertindak. Kita bertindak. Okey? Boleh faham Agak-agak boleh faham tu dah? Okey. Seterusnya ialah bagaimana pembentukan nilai yang kita buat untuk projek 12K Ansarullah. Dulu dalam modul pembentangan Ustaz ni kali pertama dalam pelancaran projek 12K Ansarullah, kita ambil ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mencirikan yang Tuhan sebut sifat-sifat ciri-ciri orang yang menang. Orang yang beruntung, orang yang dapat mengalahkan musuh. Tuhan sebut fa inna hizballahi humul ghalibun, qad aflahal mu'minun, ulaika humul muflihun. Macam-macam istilah yang Tuhan sebut dalam Al-Quran yang menggambarkan orang yang menang. Orang yang dapat mengalahkan musuh. Jadi ayat-ayat itulah kita ambil, sifat-sifat itulah kita masukkan dan kita adungkan menjadi 5 ciri utama. Menjadi 5 ciri. 5 ciri asas, 5 ciri tambahan, sokongan. Okey. Daripada 10 ciri ini kita gabungkan jadi 5. Kita buat 2 jadi 5. Jadi 5 nilai ini kita terjemahkan dalam bentuk 5 rukun Islam. Jadi 5 nilai ini dinamakan nilai 5 kaf projek 12K Ansarullah sebagaimana berikut. Yang pertama keilmuan, nilai syahadah. Yang kedua kesetiaan, nilai solat. Yang ketiga kesabaran, nilai puasa. Yang keempat kebajikan, nilai zakat. Yang kelima kesungguhan, nilai haji. Okey, daripada 5 nilai ini, nilai yang pertama, ini kita kena faham deh. Apabila disebut ilmu, keilmuan, kita kena faham dengan takrif ini. Jangan cari takrif lain. Okey, balik takrif lain, kitab lain, dia tak serupa. Sebab hak ni kita buat takrif mengikut acuan yang kita nak bentuk 12K Ansarullah. Di dalamnya mengandungi beberapa sifat-sifat penting kepada kita. Okey. Hak ni cuba tengok gambar-gambar, baca gambar-gambar dah. Okey. Cuba tengok. Demi memastikan iman saya. Ni. Demi memastikan iman saya. Takwa saya. Tawakal saya. Mahabbah, kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sentiasa meningkat. Okey, ini satu. Satu ada 4 benda. Daripada ayat-ayat Quran itu 4 perkara. Pertama nilai iman, dalam sifat iman. Kena teguh. Yang kedua takwa. Yang ketiga tawakal. Yang keempat kecintaan. Hak ni adalah 4 sifat yang wajib ada bagi kita sebagai jundi. Sebagai jentera kepada parti. Okey. Jadi kita nak pastikan 4 perkara ni semakin meningkat. Kita tak si merudum. Semakin meningkat. Besok semakin baik. Lusa semakin baik. Okey. Itu satu. Yang kedua. Okey. Yang kedua, khidmat saya kepada parti semakin bertambah dan berkualiti. Khidmat kita kepada Jumaat sehari ke sehari mesti bertambah dan berkualiti. Kita tak boleh menurun. 1 jawatan, 2 jawatan, 3 jawatan yang kita pegang hendaklah semakin berkualiti. Okey. Untuk itu saya hendaklah berusaha menambah nilai keilmuan pada diri saya. Setiap hari sepanjang hayat. Bererti proses menambah itu mesti berlaku. Iaitu dengan penambahan ilmu. Dengan penambahan ilmu. Kita wajib belajar. Bab akidah. Kita wajib belajar. Bagaimana nak menjadi seorang yang bertakwa. Kita wajib belajar bagaimana nak betul-betul tawakal kita kepada Allah. Betul-betul bertawakal. Kita belum kena belajar bagaimana nak menambah rasa mahabbah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Mesti belajar. Dan proses pembelajaran ini mesti berlaku. Begitu juga untuk servis kita kepada parti, khidmat kita semakin cemerlang. Maka wajib kita kena belajar. Kita pakai portfolio apa? Cari orang pengalaman, kita kena belajar dengan dia. Ustaz ni nak boleh buat modul ni. Ustaz ni ngaji ni, dia ngadak. Berapa orang pergi ngadak, pergi cari pergi KL. Jumpa orang yang kelas-kelas profesional sikit, dah kita kelas ustaz ni, orang tak tengoklah mana. Pergi ngadak. Orang buat program latihan ke,
Petronas, staf Petronas. Buat program kepada bank-bank, staf bank. Ustaz ni kena ada. Nak boleh tobik lagu ni. Jadi nak rayaknya lah sufi kita kepada parti mesti kita tingkatkan pengalaman kita, ilmu kita supaya kita buat sesuatu yang amat-amat berharga untuk jemaah kita. Apa saja portfolio kita yang kita pegang. Okey. Jadi oleh kerana itu proses ini mesti berlaku dengan pembacaan dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu di samping itu ini kita gabung. Keilmuan kita gabung dengan apa dia? Zikrullah dan selawat. Di samping itu hendaklah sentiasa berzikir. Jangan tinggal zikir. Jangan tinggal. Bab zikir ni Tuhan sebut, Nabi pun sebut. Jangan tinggal. Okey. Dan juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena sentiasa berselawat untuk mahabbah kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mai mutabaah inilah yang kita masuk. Mengajar dan belajar. Ini penting. Proses mengajar dan belajar ni kena berlaku sepanjang masa. Tu pun kita pun 3 hari just seminggu. Tapi ustaz ni yakin puak-puak kita ni setiap hari belajar. Dalam YouTube kita boleh dengar. Ada di masjid dan surau pun kita boleh buat. Jadi yang penting ialah proses penambahan ilmu mesti berlaku. Dalam 2 sudut. Yang pertama, nak memperkemaskan iman, takwa, tawakal, cinta kita kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, servis kita kepada jemaah, pada parti, mana-mana portfolio yang kita pegang. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Tak boleh baca sejujur sehari tanpa tadabbur. Sebab tadabbur itu yang memahamkan kita, yang menghayatinya kita tentang ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, usrah. Jangan pula kita ni nak jadi pimpinan besar. Tak apalah tak pergi usrah pun. Tak boleh. Asy-Syaikh Ahmad Sabana sebut, setinggi mana kita jawatan, usrah wajib. Kalau kita menang boleh kerajaan, lebih wajib lagi. Lebih wajib lagi. Sebab telah usrah ini adalah min sawabitil Islam. Daripada sawabit, benda-benda yang sawabit. Okey, membaca buku. Bacalah buku. Bacalah buku. Zikir dan doa waktu pagi dan petang. Selawat ke atas Nabi SAW 1 kali sehari. Itu action yang kita kena buat. Yang kita kena buat. Benda ni kalau boleh tulis, tak boleh bilik besar. Nak membudayakan benda ni. Buatlah orang-orang muda ni kreatif. Ustaz ni berhajat sebenarnya kepada orang-orang yang kreatif supaya kita membudayakan benda ni. Dengan pembudayaan inilah pentingnya ilmu kepada kita. Dengan tindakan-tindakan ini kita buat bersama, maka kita akan berjaya bersama. Okey, seterusnya ialah nilai yang kedua. Nilai yang kedua, kesetiaan. Tak guna orang alim tapi kalau tidak setia. Tak ada guna orang yang tinggi ilmu dia tapi tak patuh kepada arahan jemaah. Tak ada guna. Okey, kesetiaan ini saya wajib memberi kesetiaan yang tidak berbelah bagi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam mentaati perintahnya serta meninggalkan larangannya. Dan saya juga wajib memberi kesetiaan kepada parti pimpinan selagi tidak bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nampak jelas? Jelas dah? Kalau ilmu tadi 2 sudut. Dari sudut setia pun 2 sudut. Allah dan Rasul dan pimpinan. Wajib. Bagi. Biarlah dia mau gelar kita wala'ung dan sebagainya. Itu gelaran yang bagus. Orang yang lengkap, setia, iman dia sempurna adalah wala, kesetiaan. Okey. Dalam masa yang sama, saya hendaklah sentiasa beristighfar. Ni kita gabung, kita masukkan yang kedua. Dalam satu ciri dia ada 2. Dalam satu nilai ada 2. Jadi kita betul-betul berusaha untuk setia kepada Allah dan Rasul, tidak berbelah bagi, setia kepada jemaah, pada pimpinan. Dalam masa yang sama tak tinggal istighfar. Setiap kesalahan dan kelemahan diri, sebab kita tidak maksum. Kita tidak maksum. Apa action, tindakan yang perlu kita buat? Solat jemaah 5 kali sehari. Solat jemaah. Cuma nak pergi masjid kemungkinan kita ni payah. Tak apalah, jemaah tempat kerja. Tempat mesyuarat. Tak penting berjemaah. Jangan cakap seorang-seorang. Jangan.
Jangan saku sorang-sorang. Jadi yang pertama 5 waktu berjemaah. Yang kedua rawatib 12 rakaat. Solat malam 5 rakaat. Solat duha 4 rakaat. Termasuk la and share pimpinan. 3 orang pimpinan. Langkah harakah. Sekarang mudah kita ambil online e-harakah. Wajib menghadiri setiap aktiviti parti apabila ada jemputan. Ada jemputan kita kena pergi. Walaupun cawangan jemput kita. Kalau uzur, hendaklah dimaklumkan. Itu adab kita berjemaah. Jangan kita buat tak endah. Laksanakan segala arahan parti apabila diminta. Apa-apa arahan. Tunjukkan kepatuhan kita. Dan istighfar setiap hari tak kurang 100 kali sehari. Okey, itu nilai yang kedua. Nilai yang ketiga ialah kesabaran. Nilai kesabaran. Nak mencapai apa-apa pun mesti sabar. Dalam memikul pelbagai tanggungjawab yang diamanahkan parti kepada saya dan dalam menempuh pelbagai ujian, cabaran, dugaan dan halangan sepanjang perjuangan menegakkan Islam ini, saya hendaklah memastikan diri saya memiliki nilai kesabaran yang tinggi. Kita kena pastikan diri kita menjadi orang-orang yang sabar. Dan tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Itu sifat dia. Sifat orang yang berjuang, dia sabar dan tak takut kepada celaan orang yang mencela. Bagi mencapai kejayaan, okey, kita gabung. Saya juga mesti tegas dan berprinsip dalam menghadapi kekufuran. Hak ni hak pangkala. Toleransi lebih. Kita wajib berprinsip. Tegas, dasar, tak ada kompromi. Lakum dinukum waliyadi. Jelas. Hak ni jelas. Dan Tuhan sebut beberapa kali dalam Al-Quran. Bagaimana kita orang beriman, Islam itu benar dan jelas, tak boleh kompromi dengan kekufuran, tak boleh. Okey. Jadi dalam ni bagaimana action untuk kita membentuk nilai kesabaran dalam diri kita ialah puasa sunat 3 hari sebulan. Nak bentuk sabar ni dia kena puasa. Bab puasa ni kata Nabi SAW, Syahrul Ramadan syahrul sabri. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, sabar. Nampak tak? Tengok makan ni beliau tak makan. Tengok minum ni beliau tak minum. Nampak? Sabar. Jadi itulah yang kita nak didik dengan puasa. Jadi minimal 3 hari. Dan buat banyak hari lebih bagus. Okey. Menyertai program bantahan terhadap sebarang ancaman kepada Islam. Tunjukkan. Kita kena tunjuk. Atau menzahirkan dalam apa-apa bentuk bantahan melalui pengucapan ataupun medsos. Ini penting kepada kita. Jadi, apa yang penting kepada kita, sabar ini adalah diganjari oleh Allah sama dengan ganjaran puasa. Iaitu tak ada limit. Tuhan akan ganjar, bighairi hisab. Dua-dua. Iaitu puasa pun Tuhan akan ganjar, bighairi hisab. Sabar juga Allah Ta'ala akan ganjar dengan bighairi hisab. Itu nilai yang ketiga. Okey, nilai yang keempat. Nilai yang keempat ialah saya mesti berusaha memasyarakatkan parti dengan pelbagai aktiviti dan program kebajikan. Hal ni kita kena buat dah. Bukan serah kepada lajnah kebajikan, tak. Kita tak silah gitu. Ni buat kebajikan serah lajnah kebajikan. Tak betul. Setiap kita mesti berkebajikan. Itu maksud. Dan menzahirkan perasaan kasih sayang sesama Muslim. Walaupun dia bukan orang PAH, dia orang UMNO, kita kena tunjuk kasih sayang. Dia tu tak ada parti, kadang-kadang dia bermusuh dengan kita, kena tunjuk sikap kasih sayang sebagai seorang Muslim. Ni. Okey, dalam masa yang sama, okey, kita buat benda ni adalah bagi memastikan mereka bersama dengan kita menyokong dan mendukung perjuangan Islam. Okey. Jadi pertama kebajikan, yang kedua sifat kasih sayang sesama Muslim. Apa actionnya? Actionnya ialah sedekah harian. RM1 sehari.
RM1 sehari. Hak ni kita nak suruh kita ni jadi dermawan. Okey. Yang kedua, membantu golongan memerlukan sebulan sekali. Sebulan sekali carilah kan, siapa-siapa hak agak perlu bantuan kita cari. Kan? Kadang-kadang golongan ni dia mari cari kita. Kadang-kadang temi tengah jalan dia tolong tangan kita bagi dia. Kan? Sebulan sekali. Yang ketiga, ziarah mahabbah. Ini untuk kasih sayang. Dua di atas tadi untuk tunjuk kita ni berkebajikan. Yang kedua bawah ni adalah mahabbah sesama Muslim. Hak ni saya lama tak jumpa ataupun pimpinan parti yang lama kita pergi ziarah. Atas dasar mahabbah. Ini atas dasar mahabbah. Okey, ini penting. Yang seterusnya ialah nilai yang kelima. Nilai yang kelima, saya hendaklah menunaikan segala tanggungjawab yang diamanahkan parti kepada saya dengan penuh kesungguhan diri, seikhlas hati dan sanggup mengorbankan masa, harta, tenaga bagi memastikan saya memberi perkhidmatan yang terbaik untuk parti. Bersungguh hatilah. Seolah-olah diri kita, harta kita tu adalah boleh digunakan untuk parti. Di samping itu juga saya akan melibatkan ahli keluarga saya dengan parti. Ahli keluarga. Hak ni antara yang Tuhan sebut, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alni lil muttaqina imama. Dalam surah Furqan tentang sifat ibadur rahman. Jadi kita kena libatkan. Jangan kita je sekul semua buat kerja untuk jemaah, untuk parti, menang Islam, keluarga kita tak tahulah ke mana. Jadi ini antara benda yang kita kena lakukan. Dan sifat kesungguhan ini penting kepada kita. Sifat kesungguhan ini penting kepada kita, termasuk dalam bab jihad dan juga tadhiyah sebagaimana yang kita belajar. Okey, apa action dia? Memaksimumkan keaktifan dengan parti. Memaksimumkan. Jadi hak inilah jangan ada masa rehat lah kita ni. Fikir, buatlah sesuatu untuk parti. Aktifkan portfolio yang kita buat. Lepas tu pula kalau kita tengok ada beberapa portfolio dalam jemaah kita. Sama ada pemuda ke, amirah ke, sama ada kawasan kita terlibat ke. Ada portfolio yang tidak aktif. Maka kita fikirlah bagaimana nak bantu dia supaya dia aktif. Ini sifat kita sebagai Ansarullah. Kita jangankan parti kita lemah kerana ada portfolio yang tidak aktif. Dalam mesyuarat. Jadi kita bolehlah bagi pandangan. Kata nak pergi jumpa dengan pengurusi dia, ketua lajnah dia pun boleh. Bagi pandangan ke dia. Jadi sifat kita keterbukaan lah. Sifat terbuka. Supaya jemaah kita semua portfolio naik serakat dia panggil. Nampak tak? Naik serakat. Mesyuaratnya, aktivitinya, semua aktif. Itu yang kita nak tengok. Jadi itu yang panggil kesungguhan. Kita ada kesungguhan. Okey. Menjaga kesihatan. Action menjaga kesihatan. Jadi apabila kita nak khidmat terbaik untuk jemaah, untuk Islam, maka automatiklah kita kena pakat jaga. Kita pakat jaga. Alhamdulillah lah nampak dah slim-slim pemuda kita ni. Kena pakat jaga deh. Supaya kita ni boleh diatur. Kita boleh diatur dalam kerja jemaah. Kita boleh disusun, diarah. Itu sifat kita. On call 24 jam. Tak ada kata telefon 3 pagi kak, minta maaf pagi esok. Tak boleh. Itu bukan jawapan kita. Atau kita nak sihat. Kita cuba jaga. Berarti kita boleh on call 24 jam untuk Islam. Untuk kerja jemaah. Ini sifat yang seharusnya ada pada kita. Okey. Potongan gaji bulanan. Auto debit. Parti kita duk buat lah ni. Setiap 3 hari bulan, dia potong. Masing-masing kita lah kemampuan. RM10, RM20, RM30, RM50. Masing-masing. Potong bulanan. Itu tunjuk kesungguhan kita. Tunjuk kesungguhan. Mendaftar ahli keluarga kita.
16 tahun dah. 16 tahun boleh daftar. 18 tahun. 16 lah, 16 parti kita ni 16 boleh daftar dah. Kan? Kita daftar lah. Paling tidak anak kita kata, oh aku repah. Nah, ikut abah aku, ikut ayah aku, ikut umi aku. Kan? Nampak? Kita beri dia nombor ahli PAH. Kan? Biar dia tahu dia itu adalah anggota Parti Islam Simsapas. Melibatkan mereka dengan aktiviti parti. Libatlah di kampus, kalau di kawasan kita ada program Jabatan Aman dan sebagainya supaya dia terlibat. Okey. Jadi ini di antara 5 nilai yang kita nak terap, nak budayakan dalam parti kita. Pertama nilai apa? Keilmuan. Kita buat 5 kaf. Nilai ilmu, keilmuan. Ilmu ni kok mana Allah Ta'ala akan bagi tinggi darjah. Nilai ni penting. Kita nak pergi beli sesuatu kedah. Bagi tak ada nilai, orang tak beli. Bagi tak ada nilai, orang tak beli. Semua orang nak beli balai yang ada ni nilai. Okey. Contohlah nilai pemain bola. Siapa paling mahal atas dunia lah ni pemain bola? Nilai yang paling tinggi. Siapa dia? Tak minat bola sekarang ni. Okey. Yamal, dia diperga oleh kelab Barcelona. Apabila PSG nak beli dia dengan harga 1.2 bilion. Barcelona tak jual. Nak rayak harga dia tinggi lagi. Gaji dia berapa sehari gaji dia? Mencecah 1 juta sehari. Sehari. Berapa dia bernilai? Pemain kita pekat nasional berapa gaji sebulan? Ada 100,000? Tak ada dah 100,000. Nak jauh beza. Tentu kita tak pergi pemain pekat negeri. Berapa gaji dia sebulan? 20-30,000. Waktu mahal tu sebulan. 1,000 sehari dengan 1 juta sehari. Jauh tekah. Jauh. Berapa nilai dia tinggi? Sebab skill dia. Skill dia. Okey. Nak boleh lahir skill dia itu bererti kecil lagi dia belajar bola. Kecil lagi dia belajar bola. Sebab tu nilai dia dibeli sanggup dibayar berbilion ringgit. Jadi bagaimana kita? Allah Ta'ala menilai kita. Inna Allah hashtara minal mu'mini anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tuhan nak bayar dengan syurga. Layak ke kita? Setara mana ilmu kita? Setara mana kesetiaan kita? Setara mana sabarnya kita? Setara mana kebajikan kita? Setara mana kesungguhan kita? Jadi 5 nilai ini penting. Yang pertama ilmu. Ilmu ni Tuhan sebut sendiri bahawa dia akan mengangkat darjah orang beriman dan orang yang berilmu. Kesetiaan orang yang patuh, Tuhan akan rahmati orang yang taat setia kepadanya. Dan sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tuhan akan tolong, akan bantu orang yang sabar. Begitu juga berkebajikan. Orang mati minta nak hidup semula dengan Allah. Buat apa? Nak wis sedekah, nak wis kebajikan. Nilai kebajikan tinggi di sisi Allah. Kadang-kadang solat ni Tuhan tak pandang. Buat apa? Sebab untuk diri kita. Puasa juga Tuhan tak pandang. Buat apa? Untuk diri kita. Tuhan lebih pandang kepada sedekah, kebajikan. Buat apa? Sebab kebajikan kita memberi kepada hamba-Nya. Nampak tak? Itu nilai. Begitulah kesungguhan. Dalam apa-apa kerja kita buat kena bersungguh. Janganlah buat bermain-main, jangan. Buat bersungguh, jadi sengoti. Itulah keikhlasan. Kita buat sehabis usaha kita, daya kita, fikiran kita, hati kita. Nampak tak? Dalam semua benda yang diamanahkan kepada kita, barulah kita mendapat yang terbaik untuk jemaah kita. Untuk jemaah kita. Jadi 5 nilai-nilai yang kita nak terapkan kepada diri kita. Okey, kita tengok filem sikit. Dalam filem ni memang acak kali kita kena tengok ni. Semangat filem dia. Dan kalau kita tengok nilai keilmuan kecil lagi,
Kecil lagi dia telah diajar oleh ayahnya ilmu peperangan, menguasai 7 bahasa. Dan kecil lagi ayah dia dah bagi seorang guru mursyid untuk amalan tarikat dan amalan-amalan kerohanian. Itu dia yang kita berbangga dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Di mana kita? Di mana kita? Sebab itulah nilai ilmu teramat-amat penting. Okey. Yang kedua ialah nilai kesetiaan. Kita boleh tengok apa sahaja arahan tenteranya ikut patuh. Tak jaya langkah pertama, langkah kedua. Tak jaya langkah kedua, pergi langkah ketiga. Sampailah langkah yang berikutnya yang terakhir, yang luar biasa yang diambil. Setia mengikut arahan. Yang ketiga sabar, memikul, melaksanakan arahan terakhir itu. Kalau kita kecek Kelantan lah, dia panggil idea gila. Apa dah? Bawa kapal besar naik bukit. Kalau kata kacir boleh kira. Ni kapal. Kapal. Naik bukit. Allahu Akbar. Sabar. Gigih. Dan nilai kesungguhan. Kita boleh tengok nilai kesungguhan mereka berjihad untuk memenangkan Islam. Bagi merealisasikan satu hadis Nabi SAW. Sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera. Allahu Akbar. Berapa ratus tahun. Nabi sebut hadis ni ialah dalam peperangan Khandaq. Semasa Nabi buat hijrah dengan sahabat, gali parit. Gali parit ni idea Salman Al-Farisi daripada Parsi. Nak perang menghadapi tentera dalam peperangan Ahzab. Idea nak perang ni diberi oleh Salman Al-Farisi. Gali parit. Kita pergi Madinah, kita boleh tengok parit seluas mana, panjang mana. Allahu Akbar. Bukan mudah. Nabi memotivasikan sahabat, satu hari nanti kota Konstantinopel akan dibuka oleh sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Sahabat semangat buat kerja. Yakin Islam akan menang. Nampak tak? Yakin Islam akan menang. Jadi kita pun samalah. 12K ni bersungguhlah kita buat kerja. Lengkapkan diri kita, yakin hadis Nabi ni, hadis Nabi. Tak ada profesor, tak ada doktor mana-mana universiti. Nabi sebut 12K kalau cukup lekat dengan sifat muasafat, Tuhan tak akan bagi kalah. Berarti menanglah kita. Menang. Sabarlah bangun malam. Sabarlah baca Al-Quran. Sabarlah pergi ke masjid. Dan Ustaz Mi sebut ke Ustaz ni sani. Lepas masyarakat pemuda tadi ada tetamu Palestin, Dr. Ashraf. Ustaz ni pada kesempatan cukup dia lepas ni kalau kesempatan, masa bersama dengan dia pukul 9. Jadi Dr. Ashraf sebut apa kekuatan yang ada pada mereka, mereka terbiah anak-anak di pekat pasti kita tu dua aja. Dia sebut pertama masjid, yang kedua Quran. Tak masjid, yang kedua Quran. Jadi itu kekuatan kita. Itu kekuatan kita. Maka kita benalah kekuatan kita supaya Allah SWT melihat dengan kasih sayangnya, nusrahnya, bagi pertolongan kepada kita dalam setiap gerak kerja yang kita lakukan. Ni nak minta bangun dah. Kita pakat baca ramai-ramai. Baik. Hadirin hadirat minta bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita sebagai kepimpinan parti di semua peringkat, seharusnya memahami dan menghayati nilai 5 kaf Ansarullah, yaitu keilmuan, kesetiaan, kesabaran, kebajikan dan kesungguhan bagi membentuk budaya kerja baru dalam parti yang kita dukungi bersama dengan tindakan-tindakan yang telah ditetapkan bagi setiap nilai tersebut demi mencapai kemenangan yang tidak terkalah
sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairus sahabah arba'ah khairus sahabah arba'ah wa khairus saraya arba'umi'ah wa khairul juyush arba'atu alaf wa la yughlaba isna asyara alfan min killah. Sebaik-baik sahabat ialah 4 orang. Sebaik-baik pasukan peninjau ialah 400 orang. Sebaik-baik tentera ialah 4,000 orang. Dan jumlah 12,000 orang tidak akan kalah dengan sebab sedikit. Okey, terima kasih. Jadi sebagaimana yang kita tengok dalam catatan pertama tadi, inilah yang kita harapkan. Yang kita harapkan supaya iman, takwa, takwakal, mahabbah kita sentiasa meningkat kepada Allah Ta'ala dengan action-action tindakan yang kita lakukan melalui nilai-nilai tersebut. Begitu juga kerja kita, khidmat kita, sufih kita kepada parti semakin cemerlang dan semakin baik. Akhirnya semoga Allah Ta'ala menolong dan mempermudahkan kita semua menghayati nilai 5 kaf projek 12K Ansarullah ini dengan menterjemahkannya dalam bentuk tindakan amalan-amalan dalam mai mutaba'ah dengan ikhlas dan istiqamah dengannya. Dalam pembentukan nilai ni dia ada nekara Ustaz nak sebut dalam slide lain, ada slide satu lagi. Nekara ni kena ada pada diri kita. Pertama, kita berfikir, sentiasa fikir. Itu kena ada. Bagaimana aku nak jadikan diri aku betul-betul sebagai penolong kepada agama Allah. Kena fikir. 5 nilai ni bagaimana aku nak buat? Nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat, nilai kelima, nilai keenam. Pertama kena sentiasa fikir. Yang kedua kita kena bagi masa. Kena bagi masa. Setiap action tu kena ada masa. Ilmu, bagi masa. Kita dah ambil 3 kali seminggu, masa mana? Untuk solat Jumaat, tetap lalu dah wajib aku solat Jumaat. Sehari-hari. Solat malam, solat duha, hari ni pukul berapa solat duha. Mesti ada masa untuk dia. Untuk setiap tindakan. Yang ketiga ialah kena ada wang, duit. Kena ada belanja. Kita ada infak, ada sedekah. Maka nak mencapai ni kita kena ada wang. Yang keempat, ada kebimbangan, waspada. Jangan rasa selesa. Kita dalam Jumaat jangan rasa selesa. Terutama negeri hak mana-mana. Kita kena waspada. Waspada. Kebimbangan, ada rasa kebimbangan. Bagaimanalah amalan aku tu hati mau kedok. Lagu mana, baca Al-Quran aku. Ada rasa bimbang. Dengan amalan-amalan kita sendiri. Jangan rasa kita sempurna. Lepas tu yang kelima ialah kita kena ada kuduah. Siapa yang menjadi idola lah, dia sebut wira yang kita kagumi. Nabi SAW, para sahabat khulafa ar-rasyidin, Tok Guru Presiden kita, arwah Tok Guru Ni Aziz, antara orang yang kita kena tak depan, yang kita kena ambil semangat daripada mereka. Kita nak biar jadi sama dengan mereka. Tak sama pun, yang meh-meh itu ada pada diri kita. Contoh, kita berbangga Tok Guru Ni Aziz semalam malam tak tinggal. Lepas tu kita, cubalah buat. Okey. Yang terakhir ialah jadikan sebagai bualan. Projek 12K ni kena jadikan sebagai bualan kita. Pembudayaan kita. Sebab tu baru ni dalam pelancaran kita minta setiap permis parti pasal banting banting itu banting tu bukan apa, kita nak membudayakan supaya kita tengok, pergi pejabat kita tengok. Kalau boleh tak di rumah pun taklah di rumah. Masing-masing supaya kita ingat benda tu. Kita ingat sentiasa kita kecek buat. Dia mau tu buat dekat hari ni. Baca Quran dekat. Quran pergi tangan, jangan malu pergi tangan Quran. Kalau ikhwan muslimin kita tahulah dak naik bah, naik train, naik tu semua dia bawa tangan Quran. Kita membudayakan bentuk bi'ah. Supaya dia membentuk budaya dalam jemaah kita. Jadi Ustaz ni kasih sekadar saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.